Berdasarkan kepada video yang telah diberikan tadi, saya akan jelaskan jawapan 12.2 berkaitan dengan penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. So, kalau di Malaysia kita tidak ada tenaga nuklear, kita tidak menggunakan nuklear ataupun bahan radioaktif untuk menjana tenaga elektrik. Kalau di Malaysia kita menggunakan hidroelektrik di empangan yang mana ada juga turbin yang memutarkan dynamo. Okay, so tak apa, kat sini saya akan jelaskan di bahagian bawah seperti mana video yang kita tengok tadi, yang mana logi nuklear. So ini adalah logi nuklear. Okay, logi nuklear. So kita akan pergi pada setiap bahagian. So bahagian A, so pada bahagian A kalau kamu perhatikan di sini, ini adalah merupakan reaktor P, dan reaktor P ini adalah merupakan reaktor, saya gantikan P ini dengan nuklear. So reaktor nuklear ini adalah tempat di mana bahan radioaktif, iaitu pada kebiasaannya adalah uranium, diletakkan di dalam reaktor P, dan proses pembelahan nukleus akan berlaku di dalam ini menyebabkan air yang amat panas dialirkan ke kawasan B, dan kawasan B ini dipenuhi dengan air, dan apabila air panas kita tahu steam akan terhasil, dan steam ini pada suhu yang sangat tinggi dan pada tekanan yang sangat tinggi dia akan disalurkan ke turbin steam. So pada bahagian turbin steam ini, turbin ini sudah pasti bila dia terima steam yang dihasilkan, okay, dia akan berputar. So bila berputar secara tidak langsung, ia akan kita panggil konsep ini sebagai dynamo. Kalau kamu biasa tengok dynamo yang ada pada tayar basikal, so bila mak kita kayuh basikal, kalau zaman dulu mak saya kayuh basikal, so dynamo tu diletak diturunkan dan dia akan kena pada bahagian tayar, dan bila kita kayuh, lampu basikal akan menyala. So itu adalah dynamo. Dynamo ini menggunakan konsep daripada penjanaan tenaga elektrik dari tenaga kinetik, sebab ada putaran ataupun pusingan turbin. So bila turbin dah berputar, maka daripada dynamo ni, iaitu penjana elektrik, ia akan menghasilkan tenaga elektrik. So kita lihat daripada haba kat sini, kawasan ni adalah haba. So daripada haba ni dia akan ditukarkan kepada tenaga kinetik kalau kita perhatikan kat sini, dan akhir sekali kita akan dapat tenaga elektrik. So asal dia apa? Asal dia adalah daripada tenaga juga yang kita panggil sebagai tenaga nuklear. Alright. So air yang panas, okay, steam yang panas tadi ni dia akan masuk ke dalam, kita panggil sebagai condenser. So saya terlupa tadi bahagian D ni, okay, dah label dalam buku kamu sebagai dynamo. Okay, ada satu bahagian dipanggil sebagai, selepas dynamo itu kita panggil sebagai condenser. So kawasan ini air akan digunakan untuk menara penyejukan. So air yang panas tadi akan disejukkan, dan air yang sejuk tu akan dipump semula ke penjana steam. Okay, dia akan masuk semula ke kawasan penjana steam. So sekali lagi air yang dah disejukkan ini akan dipanaskan kembali. Alright, dan dia akan pusing dalam tu lah. Okay, yang mana niat akhir sekali daripada logi nuklear ini, apa yang diperolehi sumber dia, kita adalah mendapatkan tenaga elektrik. Okay, so saya harap jelas dengan penerangan saya dan juga video yang telah saya berikan di awal tadi. So kita pergi pada soalan nombor 1. Okay, ni pun dah menjawab dah. A ini adalah merupakan reaktor nuklear. So kamu tulis balik, nombor 1 ini adalah merupakan reaktor nuklear. Dan nyatakan soalan nombor 2, nyatakan unsur radioaktif yang digunakan dalam reaktor P. Saya dah beritahu tadi, bahan radioaktif yang digunakan adalah uranium. Okey, dan proses yang berlaku pun saya dah beritahu tadi, iaitu pembelahan nukleus. Okey, nukleus salah eja. US. Alright, so lengkapkan peta alir untuk menunjukkan perubahan tenaga semasa penjanaan tenaga elektrik. So kat sini tadi saya terang, daripada tenaga nuklear dia berubah kepada tenaga haba, pergi kepada tenaga kinetik, dan pergi akhir sekali adalah tenaga elektrik. So kita tulis balik dekat situ, daripada tenaga nuklear, okay, dia berubah kepada tenaga haba, kemudian tenaga kinetik. Okay, dan akhir sekali adalah tenaga elektrik. Okay, soalan yang terakhir, namakan sinaran yang dikeluarkan semasa penjanaan tenaga nuklear yang membawa kepada kesan buruk
terhadap kesihatan manusia ataupun hidupan. So yang ini kita panggil sebagai sinaran radioaktif. Okey, sinaran radioaktif. Okey, so sinaran radioaktif ni dia ada 3, alfa, beta, gamma, yang mana masing-masing mempunyai fungsinya yang tersendiri. Alright, so kamu jawab sinaran radioaktif tu dah betul. Okey, sekadar itu saja. Jumpa dalam kelas yang berikutnya.